Pendengar Misteri Jam 12, kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya kongsi bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan seorang teman kita yang ada memelihara seekor kucing hitam. Kiriman daripada Nora. Saya ada seekor kucing hitam yang saya pelihara sebagai binatang peliharaan. Kucing hitam saya ini memang rapat dan manja dengan saya. Saya yakin ramai pemilik-pemilik kucing yang tahu dan faham atas apa yang saya maksudkan rapat, dan memang kami sayang antara satu sama lain. Dalam rumah ni hanya saya, kedua orang tua saya, ibu dengan abah saya yang tinggal dalam rumah ini. Saya ada seorang kakak, seorang abang, tapi kedua-dua dari mereka dah pun berumah tangga dan pindah tinggal berasingan di rumah masing-masing. Ibu dengan abah saya dengan saya menetap di sebuah rumah di kawasan Hogang di Singapura. Kejadian pelik mula berlaku setelah makcik di tingkat atas rumah saya meninggal dunia. Jadi pada mulanya, waktu itu saya ingat lagi, saya baru saja pulang daripada kedai. Hari itu memang tidak bertugas. Jadi saya telah pun ke kawasan sentral, kawasan rumah saya. Bila balik, saya ternampak begitu ramai orang di kolong blok. Ramai dengan van jenazah, dengan ada yang berada di kolong blok. Jadi keadaan itu memberitahu saya ada seseorang telah pun meninggal dunia dekat blok saya. Tapi saya masih belum tahu lagi orang yang telah pun meninggal dunia. Masih belum tahu. Saya pun menuju ke arah lift dan ada beberapa orang menaiki lift sama dengan saya. Mereka berpakaian seperti seseorang yang nak pergi menziarahi orang meninggal dunia. Jadi rumah saya tingkat 9. Rumah orang yang nak mereka ziarahi yang telah pun meninggal dunia, dia tekan tingkat 10. Jadi orang tingkat 10 meninggal dunia. Masih belum tahu lagi siapa, cuma saya dapat agak di tingkat 10. Lift naik ke atas bersama dengan saya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka memberitahulah tentang pemerigian dan cakap sebutkan nama arwah yang mana saya kenal dengan arwah. Beliau adalah jiran saya yang tinggal betul-betul di atas rumah saya. Saya tingkat 9, dia tingkat 10. Jadi saya pun balik ke rumah. Ibu dengan abah saya tidak ada di rumah pada pagi itu. Jadi macam biasalah Casey, kehidupan diteruskan seharian demi seharian. Apa yang berlaku pendengar Misteri Jam 12? Selepas 2 hari pemergian jiran di atas, mulalah berlaku benda-benda yang pelik-pelik. Antara perkara yang pelik berlaku, kadangkala kucing hitam saya ni, yang saya berikan namanya sebagai Bobby. Bobby akan naik atas katil dan Bobby akan dalam keadaan duduk memandang ke arah tingkap bilik saya. Nanti ada kalanya bila saya tengah baring, Bobby suka menempel dengan saya. Dia akan baring di tepi saya. Tapi kali ini dia berada dekat hujung kaki saya di atas katil, memandang ke arah tingkap dalam keadaan berdiri. Pendengar Ria 897, nanti daripada duduk dia akan berdiri, kemudian dia tengok tingkap, dia akan
Kemudian saya akan panggil lah. Bobby, Bobby kenapa tu? Mari sini, come. Bobby, come here. Casey, ada kalanya saya rasa takutlah meremang bulu roma saya. Saya akan bangun, kemudian tarik langsir tutup tingkap. Baru Bobby dalam keadaan tenang. Bayangkan apa yang dia nampak dekat jendela bilik saya. Jadi pendengar Ria 897, nanti ada kalanya saya dengan ibu saya berada dekat ruang tamu sedang menonton TV. Abah saya adalah seorang pemandu teksi. Waktu malam dia akan keluar memandu. Hanya saya dengan ibu yang tinggal. Nanti tengah duduk, tiba-tiba Bobby yang berada dekat sebelah saya di sofa rumah saya akan lompat turun daripada sofa, pusing dan lari masuk ke dalam bilik, berada dekat atas katil saya dan mulalah dia buat benda yang sama. Pendengar Misteri Jam 12, saya beritahu ibu saya tentang kelakuan Bobby yang berubah. Tapi masih belum ada kaitan dengan orang meninggal tingkat atas. Tidak sama sekali. Sampaikan ibu saya beritahu saya mungkin ada benda dia nampak dekat tingkap. Mungkin dia pun ialah nak menghalau benda tu daripada mengganggu engkau. Dan ibu saya tanya, engkau ada tak ternampak apa-apa ke dekat tingkap? Sejujurnya saya kata pada ibu saya tidak pernah pun. Dah 2-3 hari ni Bobby kelakuannya pada waktu malam macam ni lah. Jadi ibu pun cakap, yalah, sebelum kau tidur, kau cuba baca surah-surah ni, kemudian kau tiup dekat tingkap. Saya pun dengar pesanan, dan bila nak tidur tu saya membaca surah ini sambil saya tiup dekat tingkap bilik saya. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan pada malam yang sama di mana ibu telah memberitahu Nora apa yang boleh Nora lakukan, Bobby sama dengan kelakuannya sebelum ini. Naik atas katil, berada dekat hujung kaki. Waktu tu dia sedang duduk. Daripada dia ke dalam keadaan duduk dengan kaki depan dan belakang dimasukkan dan dia duduk betul-betul rapi sangat. Tiba-tiba dia terus berdiri. Bulu Bobby dapat saya rasakan menegang. Dapat lihat bila dia berdiri, kemudian dia mengiau seolah-olah nak menakutkan sesuatu. Saya tidur miring. Jadi tingkap tu berada di belakang saya. Antara tingkap ada lantai gap untuk saya jalan, baru katil saya. Pendengar Misteri Jam 12, baring miring belakang tingkap, Bobby terus naik. Anda bayangkan, saya pun mula komat kamit. Kemudian saya panggil, Bobby. Niat hati nak pusing tutup tingkap. Casey nak tahu tak apa yang saya nampak bila saya pusingkan tubuh saya? Casey, ini benar-benar saya lihat terpulang pada anda. Makcik yang tinggal tingkat atas, yang dah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Casey bayangkan dia dalam keadaan terbalik dekat tingkap dengan rambutnya mengurai jatuh, nampak kepala dengan wajahnya, senyum dengan mata yang terbeliak. Saya baca dan saya tulis, Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ibu. Ibu saya lari masuk bilik.
ibu saya masuk bilik, pandang dekat tingkap, dia pun tak nampak, dia istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia mula membaca surah Casey. Dia jalan, kemudian sedang ibu saya jalan, saya dah tak tengok tingkap lagi. Jalan menuju ke arah tingkap, Bobby lompat berdiri depan ibu saya dan jalan ikut ibu saya dekat tingkap. Kemudian dekat bawah jendela tu, dia mula pandang ke atas dan mengiau lagi sambil ibu saya baca. Sambil tu dia mengiau. Kemudian ibu saya sembuh dekat tingkap. Dan dikatakan ibu saya malam ni suruh saya tidur sebilik dengan beliau. Pendengar Misteri Jam 12, itulah pertama kali saya ternampak sesuatu yang menyerupai arwah yang telah pun meninggal dunia. Dia terbalik Casey dekat tingkap. Jadi bila dia terbalik, rambutnya akan panjang, yang panjang mengurai itu akan jatuh. Rambut jatuh, nampak wajahnya dekat bahagian atas tingkap. Mata terbeliak sedang senyum memandang ke arah bilik rumah saya. Perkara ini diberitahu kepada abah saya. Abah saya pun mendapatkan bantuan seorang teman dan mengatakan kemungkinan ada sesuatu yang berliga-liga di luar tingkap rumah. Dan dia pun tak pasti adakah benda ini datang daripada rumah atas. Apa yang dia boleh lakukan adalah dengan memagah tingkap rumah supaya dia tak masuk ke dalam rumah. Jadi apa yang membuat benda itu tidak masuk dalam rumah saya adalah kehadiran kucing saya, Bobby. Setiap malam bila Bobby nampak, Bobby akan mengiau seolah-olah nak bergaduh. Benda tu terbantut untuk teruskan niat dia masuk ke dalam rumah saya. Ini bermakna Casey, kucing saya yang saya sayang sangat-sangat telah pun menyelamatkan saya. Casey bayangkan, mungkin 1 hari, 2 hari kucing saya tiba-tiba hilang ke, bila dia keluar tak balik-balik. Mesti kita ada pengalaman di mana kucing yang sering kali keluar boleh balik, tiba-tiba hilang. Mungkin. Dan pada malam itulah kemungkinan dia akan masuk. Benda itu akan masuk ke dalam rumah saya. Saudara pendengar Misteri Jam 12, kisah selanjutnya ini adalah satu pengajaran yang beliau pelajari, dan ini adalah satu pengajaran yang amat perit untuk beliau pelajari, di mana sering kali kita diingatkan supaya kalau nak bermain sesuatu seperti menakut-nakutkan orang, biar berpada-pada dan tengoklah pada tempatnya. Kalau memang tak sesuai, jangan buat. Jadi ini terjadi sebenarnya, berlaku ketika beliau bercuti dan menginap di salah sebuah hotel. Anda bayangkan, menginap di salah sebuah hotel di seberang tambak, bukan di Singapura. Kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 ini kita teruskan. Pengalaman ini datang daripada Saiful. Namanya hanya ingin dikenali dengan Saiful. Tolong jangan sebut nama di email saya, sebab hal ini mungkin kalau sebut nama di email, isteri saya akan ingat dan mungkin juga dia akan marah kerana saya mengingatkan kisah yang menakutkan ini. Kami telah pun bercuti di salah sebuah resort yang cukup terkenal di Malaysia. Ramai rakyat Singapura yang bercuti dekat resort ni. Jadi waktu bercuti, saya, isteri, anak saya 2 orang bersama dengan adik ipar saya dan juga suaminya dan juga anak mereka seorang. Jadi kami 2 keluarga lah bercuti. Kami telah pun mendapatkan bilik sebelah menyebelah. Unit bilik kami sebelah menyebelah antara satu sama lain. Dan kami berada dekat resort tu selama 3 malam, Casey. 3 malam. Dan sebenarnya pelbagai aktiviti lah telah pun kami lakukan dekat resort ni. Apa yang terjadi malam yang pertama lah, saya ingat lagi waktu tu sekitar jam 8 lebih malam.
Jadi setelah kami satu hari melakukan aktiviti bermandi-mandian dan sebagainya, kami pun pulang, masing-masing mandi dan kemudian nak makan malam ni. Saya, isteri, anak-anak semua tengah siap. Jadi saya pun pergi ke bilik adik ipar saya yang betul-betul di sebelah bilik saya ni. Pergi sebelah, sedang isteri dengan anak-anak tengah siap. Saya dah siap ke si. Saya pun keluar dari bilik saya, pergi bilik sebelah, saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Saya konon-konon mengganggulah, kacau cuba takut-takutkan adik ipar saya dengan anaknya. Jadi adik ipar saya buka pintu tau. Adik ipar buka, tengok dekat luar, kemudian dengar dia cakap dengan suaminya. B, kata ada orang ketuk pintu. Tak ada orang pun. Saya kat tepi, sembunyi dekat belakang tembok tu, saya ketawa. Dia tutup pintu ke si. Saya jalan lagi, saya ketuk lagi. Assalamualaikum. Ingat saudara, katanya Saiful ini malam yang pertama jam 8 lebih malam mereka tengah siap-siap nak pergi jamuan makan malam ni. Kali kedua ketuk pintu. Tunggu agak lama sedikit baru saya nak ketuk lagi. Saya dengar ada orang nak buka pintu. Saya sembunyi dekat tepi. Sembunyi. Adik ipar saya buka pintu, tengok tak ada orang. B, mana ada orang? You ni tengah siap tau. Saya ketawa dekat tepi. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan kali ketiga kata Saiful. Saya pergi lagi dekat pintu tu. Saya ketuk. Assalamualaikum. Saya konon-konon buat suara takut, nak menakutkan dia. Tiba-tiba saya dengar Casey dengan jelas. Saya kata, Assalamualaikum. Tiba-tiba Casey nak tahu apa saya dengar. Waalaikumsalam. Saya terus terhenti seketika. Saya toleh kiri, toleh kanan. Daripada saya nak takutkan adik ipar saya sendiri yang takut ni. Saya pusing belakang, ingatkan isteri saya yang cakap. Saya masuk dalam bilik, buka pintu, isteri saya sedang siapkan anak-anak. Saya tanya pada isteri, sayang, tadi sayang ada buka pintu tak? Macam kacau-kacau abang ke? Hah? Tak adalah bang. Abang ni abang buat apa bang tadi keluar? Saya terpaksa bohong. Oh tak ada, pergi bilik Nina kejap. Tengoklah diorang tengah dah siap ke belum. Okey, diorang dah siap belum? Tengah siap tu. Padahal saya sedang mengganggu mereka. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, semua dah siap. Kami pun berkumpul depan rumah. Kami berjalan turun ke bawah. Kemudian adik ipar saya bertanya, bang, tadi bilik abang ada tak orang ketuk-ketuk pintu? Bilik orang banyak kali sih, tak tahulah. Bodoh mana tak ketuk-ketuk pintu, beri salam. Buka pintu tak ada orang. Kemudian saya pun cakap, saya tak nak isteri saya marah saya. Katanya Saiful. Saya terpaksa berbohong. Tak ada pula itulah. Dan saya tahu Casey, ada sesuatu yang dah tak kena. Kami pun turun bawah, makan. Kami ketawa. Kami berborak-borak. Gangguan yang berlaku, yang saya dengar pada malam tu, tiba-tiba hilang daripada fikiran saya. Pendengar Ria 897, setelah makan hampir 1 jam lebih tu, kami pun berjalan dekat kawasan sekitaran resort untuk bergambar. Barulah kami naik ke bilik masing-masing untuk keesokan harinya. Masuk dalam bilik dan nak tidur ni, isteri saya pun dah naik atas katil dengan anak-anak. Saya tengah duduk dekat sofa sedang menonton TV. Kemudian saya dengar ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu bilik resort saya. Bang tengok bang, siapa ketuk pintu tu bang? Saya pun lupa ni sebenarnya. Lupa tentang gangguan tadi tu yang saya buat. Bangun, pergi depan, buka pintu, tengok depan tak ada orang. Saya terus teringat balik.
Casey, saya teringat balik. Kemudian saya tengok kiri, tengok kanan. Saya pergi bilik, depan bilik itu bilik adik ipar saya. Saya ketuk bilik mereka. Adik ipar saya buka. Abang, ada apa bang? Tadi kau ada ketuk pintu bilik abang tak? Tak ada lah bang. Kan tadi saya kena bang, sekarang abang pula kena. Saya terdiam. Adik ipar saya tutup pintu. Saya pusing balik nak masuk dalam bilik. Casey, ya Allah Casey, saya nampak dekat tepi depan resort saya ni ada pokok. Dekat tepi pokok nampak benda putih berbungkus. Saya bergegas masuk dalam bilik, tutup pintu. Kemudian saya jalan, duduk. Hati dah tak tenang. Tengok kiri, tengok kanan. Bunyi lagi orang ketuk pintu. Ya Allah. Bang, siapa tu bang? Saya bangun. Kemudian tengok dekat luar. Tak nampak apa-apa. Dan isteri saya terus telefon pihak resort, memberitahu. Katanya, hello. Ni dari tadi bukan saya tau. Adik ipar saya dengan bilik kami kena gangguan orang ketuk-ketuk pintu. Boleh tolong tak tengok siapa yang buat ni? Kemudian setelah lebih kurang dalam 15 minit, datang 2 orang pegawai resort. Ketuk pintu. Saya tengah duduk, saya marah ni. Alamak bang, tengok bang, kang orang hotel ke? Saya pun bangun. Saya bangun baru nak marah ni, konon-konon lah. Padahal takut. Buka, ada 2 budak depan saya. Ya encik saya telefon, ada gangguan encik ada orang ketuk-ketuk pintu Okay, encik, ini mungkin pelik apa yang saya nak berkongsi dengan encik, tapi encik cuba buat ni Apa dia? Kalau orang ketuk pintu encik pergi dekat pintu, encik baca ni, encik ketuk balik. Boleh cik? Kenapa pula ini memang area ni agak keras dikit cik, kata orang yang kerja dekat resort ni. Apa? Area ni memang keras dikit. Tapi sebelum tu cik ada tak tadi ketuk bilik mana-mana ke, takutkan isteri encik ke, anak-anak encik ke? Saya terdiam. Kemudian tadilah pukul 8 lebih, saya yelah main-main dengan adik ipar saya kat bilik depan ni. Saya ketuk-ketuk pintu, saya beri salam, saya sembunyi. Patutlah encik kena ganggu. Cik, benda ni suka ikut apa yang cik buat Encik kalau takut-takutkan orang, dia akan ikut dan dia pula akan takut-takutkan encik. Casey, 45 minit pegawai itu dah berlalu pergi. Dah tak dengar orang ketuk pintu. Isteri saya pun dah masuk alam mimpi. Anak saya pun sama. Saya tak boleh tidur, khawatirkan tentang gangguan. Tengah nak tidur ni Casey, baru nak lelapkan mata, Vum, meremang bulu roma Casey. Saya bangun, jalan perlahan-lahan, selangkah sampai depan pintu bilik resort kami. Saya berdiri, nantikan dia ketuk lagi. Kemudian kali ni bukan ketuk saya dengar dia cakap, Assalamualaikum. Angkat tangan saya baca surah-surah yang disebutkan tadi. Saya ketuk balik. Tolong jangan ganggu kami sekeluarga. Ketuk lagi. Tolong jangan ganggu kami sekeluarga. Casey, saya berdiri dalam lebih kurang seminit 2. Dah tak ada lagi ketukan. Saya pergi ke tempat saya baring awal tadi. Terus saya tidur sampai ke pagi. Inilah padahnya Casey. Nak ganggu, nak takut-takutkan orang, tapi di tempat yang salah. Pengajaran yang saya tak akan lupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Baik, kisah berikut ini. Kalau tadi kita dah dengar kisah daripada kaum Hawa bernama Nora, kemudian diikuti pula dengan kaum Adam bernama siapa tadi? Saiful. Kali ini saya nak kongsi pula kisah berkenaan dengan seorang anak yang mana beliau, anak ni seringkali beritahu ibunya tentang dia nampak sesuatu, tapi ibunya tak pernah percaya.
Malah ibunya akan cakap, jangan takut lah, tak ada apa-apa lah. That is, cakap umur lah mak-mak sekarang ni tu. Oh, that's only your imagination lah. Mungkin saya gunakan namanya sebagai mungkin nama samaran lah. Mungkin Zul, nama anak kecil lah. Jadi mak-mak zaman sekarang ni cakap, Mami, I'm scared, there's someone inside my room. Nanti Mami untuk tenangkan anak dan tak nak panjangkan cerita, ayo, kenapa takut? Tak ada apa-apa lah. It's only your imagination, okay? Don't think too much, kata ibunya lah. Begitulah berlaku dalam kisah ni. Anaknya Zul berusia 6 tahun. Dalam keluarga ni, suami, isteri dan anak tinggal dalam satu rumah. Jadi apa yang berlaku? Anak beliau bernama Zul beberapa kali pernah beritahu ibunya, ataupun dalam sini dia memanggil ibunya Mami lah. Mami, nanti nak tidur dalam bilik dengan ibunya. Tapi ibunya tidak benarkan. Dan katanya, saya kesal sebenarnya, tidak percaya dengan kata-kata anak saya. Saya hanya menidakkan kata-katanya. Dan mula-mula dia beritahu saya lah, keesokan pagi tu dia cakap dia takut nak tidur bilik seorang. Dan saya cakap, kenapa? Katanya dalam bilik ada perempuan ni berdiri. Perempuan, saya pun tengok dia, perempuan apa? Dia kata dia nampak betul-betul dekat penjuru bilik. At the corner of my room, I saw this lady, very scary, Mami. Dia kata, Mami, the hair so long until the floor. Dengan begitu animated cara dia berbual dengan saya, Casey. Dia kata dia tunjukkan rambutnya panjang sampai ke lantai dan lantai tu rambut semua. Dan saya pun mula-mula takut jugalah. Jadi oleh kerana saya tak nak lah benda ni melirit panjang dan dia akan takut setiap malam, saya pun kata, there's nothing lah. Dan saya cuba fikir, 2 hari lepas dia ada menonton filem seram dengan saya dengan suami dekat rumah. Jadi mungkin kerana tu dia terbawa-bawa. Dan saya kata, see, Mami told you, jangan tengok cerita seram. You tengok juga kan, dah takut sendiri kan? No, Mami, no. Okay, tak apa. 2 malam kemudian, anak saya tengah tidur dengan suami dalam bilik. Anak saya berdiri tepi katil. Mami, dia kejut saya tau. Mami. Saya buka mata. Yes, Zul, what do you want? Why are you not sleeping? Saya kata pada anak saya. Anak saya cakap, I'm scared, Mami. The lady is here again, Mami. Can I sleep with you? Saya pun tak nak lah gaduh panjang. Saya pun tak nak marah anak saya. Saya pun tengah mengantuk. Come. Anak saya pun naik atas katil, tidur antara saya dengan suami. Okey. Kemudian besoknya saya cakap dengan anak saya, sebab saya nak latih dia tidur sendiri. Anak saya sebelum ni pun memang ada masalah tidur seorang diri. Agak lama. Jadi saya paksa. Akhirnya dia mampu tidur seorang diri. Tapi saya masih sangkakan mungkin sebab kita tonton filem seram beberapa hari yang lalu, dan ini menjejas keberanian anak saya untuk tidur seorang diri. Dan saya faham ini akan memakan masa untuk dia lupakan cerita seram tu. Paginya saya kata padanya, Zul, nanti malam ni jangan tidur dengan Mami lagi Zul kena tidur seorang diri, okay? You must learn, okay? You can switch on your light, kata saya lah kepada anak saya. Nak tidur malam, bukalah lampu, tak kisah. Okay, tidur, buka lampu. Saya pun dah masuk bilik. Kemudian saya dengar, Mami. Saya pun bangun, pergi dalam biliknya. Saya tolak pintu. Pintunya saya tak tutup habis. Saya tutup rapat. Tidak tutup habis, cuma rapat kan. Tolak pintu, saya terperanjat, Casey. Dan saya marah anak saya. Zul, Mami cakap apa? Kalau takut jangan tutup lampu. Kenapa tutup lampu? Anak saya berdiri menuju ke arah saya. Mami, saya tak tutup lampu. Lampu ni tutup sendiri. Bayangkan. Tetap saya tak percaya, cakap anak saya. You don't lie. Saya ingatkan anak saya mati-mati tutup lampu sendiri sebab dia nak tidur dengan saya dengan suami. Mungkin tu alasan dia buat. Cakap, you don't tell lies to Mami.
One more time Saya diam. Anak saya pun masuk tidur. Saya duduk tepinya. Saya pun duduk sampailah dia tertidur. Mengantuk kisi. Kemudian saya keluar dari bilik perlahan-lahan. Kemudian saya jalan nak pergi bilik saya. Sedang saya nak masuk bilik saya dapat lihat bilik anak saya yang saya rapatkan pintu, yang ada terang cahaya lampu keluar. Ruang tamu gelap. Jadi oleh kerana bilik anak saya lampunya saya nyalakan dan tutup rapat, ada renggang sedikit antara bingkai bilik tu, door frame, dan juga pintu, daun pintu tu ada gap, ada ruang. Cahaya bilik lampu anak saya terkeluar kan. Saya tengah tolak, tiba-tiba lampu bilik anak saya mati kisi dengan sendirinya. Saya terhenti tau. Lampu ni rosak ke? Saya pun jalan patah balik nak pergi bilik anak saya. Tolak pintu perlahan-lahan. Tolak. Kesi, saya nampak apa yang anak saya ceritakan. Perempuan berdiri tegak, rambutnya panjang Kesi sampai ke lantai. Berdiri dekat penjuru bilik. Saya terus nak menangis Kesi. Rupa-rupanya anak saya cakap yang benar. Saya buka lampu menyala. Saya masuk dalam bilik, bulu rumah meremang Kesi. Zul, anak saya buka mata. Come sleep with mommy tonight, okay? Saya bawa anak saya keluar dari bilik. Anak saya jalan masuk dalam bilik saya, tutup pintu. Dan sejak malam tu saya tak nak gaduh lagi dengan anak saya, suruh tidur sendiri. Sebab ada benda dalam bilik sebelah. Saya tak tahu nak buat apa sekarang. Sebabnya gangguan itu masih lagi berterusan. Ada kalanya saya masuk dalam bilik anak. Bila saya dah lipat pakaian anak nak masukkan dalam almarinya, saya dapat rasakan seperti saya diperhatikan oleh sesuatu dalam bilik anak saya. Saya ni jenis yang tak percaya sangat dengan gangguan-gangguan ni. Saya cuma tahu manusia ada perasaan takut, yang mana manusia ni akan fikirkan sendiri gangguan itu. Jadi sebab itulah, daripada segi psikologi, kita fikirkan benda seram, kita akan takut. Jadi jangan fikir benda seram, kita tak takut. Sampai ke saat inilah, saya tak tahu bagaimana nak mengatasi masalah gangguan dalam bilik anak saya. Terima kasih, Casey. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Pontian. Ya, apa khabar Pontian? Alhamdulillah, sihat. Dan kisah malam ni tentang apa ni? Ini satu ketika dulu saya bertugas sebagai seorang security dekat Chinatown Point. Okey. Okey, apabila tiba kita punya time break kan, kita berehat dekat maintenance room dekat lebih kurang tingkat 17 lebih kurang gitulah. Kan? Jadi kita ramai-ramai tidur kat sana kan. Malam ni rehat tak apa time break. Kali tiba-tiba ada gangguan yang apa, macam benda jatuh, habis ada air terbuka kan. Jadi salah seorang saya punya kawan ni, dia budak India kan. Dia macam takut, dia terkejut kan. Dia kata, ayo apa? Dia kau diam saudara, kau tidak buat bodoh kan. Dia tak, masing-masing satu bangun lari, satu bangun lari. Lalas dikasih seorang. Kan? Saya tidur je lah buat bodoh. Itulah gangguan paling teruk. Jadi sana gangguan kalau orang rehat kan, kalau tak berani, orang semua lari. Dia punya lebih kurang cakap pentaga, penunggu kan. Selalu ganggu kita. Dia macam tak suka kita kat sana. Jadi kadang-kadang dengar bunyi jatuh, benda jatuh lah semua. Sebelah kita pun kita kata saya baring kan? Sebelah saya ada benda jatuh. Saya benda tak jatuh lah, macam bunyi kuat berdemang gitu kan. Dia kira macam mengganggu kita lah. Dia rasa dia tak suka kita pedang ada kat sana kan. Mungkin lah Selamat bertugas Ya, satu lagi cerita. Ya, saya. Tadi yang pasal anak budak kecil nampak kakak cantik ke apa tu kan, kat tembok kan. Dia punya solution senang aja. Apa dia? Bacakan Al-Fatihah pada garam, tak keliling rumah. InsyaAllah. Terima kasih Pontian. Kalau JK tu masih mendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan
669-11897 669-11897. Seorang lagi pemanggil sebelum saya bacakan kisah berikut ini dalam rancangan MJ12 Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Ni Muhammad je sini. Muhammad, panggilan dari mana ni? Panggilan daripada ni, Choa Chu Kang. Dan tadi dah dengar kisah tentang tingkap Awak duduk tepi tingkap ke? Tak ada. Tak adalah. Takut nampak. Ya. Jadi pagi ni pengalaman misteri tentang apa ni yang berlaku? Oh, ni panggilan untuk pasal kerja kapak. Oh, anda bertugas Bertugas kerja kapak. Jadi anda kes sama-sama orang lah ni. Tu ada. Jadi selalu waktu anda bertugas ni jam berapa? Selalu masuk pukul 10 malam. Oh, 10 malam. Dan anda akan pergi kawasan mana tu? West ke Barat Singapura ke? Daerah West. Dan anda seorang diri bertugas? Tak, dengan kawan semua. Jadi anda pergi ke multi-story kapak lah? Biasa daerah ni juga, Bukit Panjang semua. Oh, jadi apa yang berlaku? Silakan. Okey, pada masa hari tu kita nak pergi jalan, pergi orang kata scan kapak. Sekali satu tempat ni daerah Bukit Panjang ni, dekat dengan Jelapang juga. Tengah jalan tu mula-mula tak payah bilang kapak mana, tapi kita masuk dah bau semacam tu kan, dah bau tu kita pun macam apa benda ni, lain macam ni. So tapi kita teruskan sambung tu yang masa tengah jalan tu scan beberapa kereta tu. So tiba-tiba kereta yang kita tengah scan ni, kat belakang tu ada orang duduk. Ada orang duduk tu, macam dah terkejut juga. Rambut panjang ni gitu tapi tak nampak muka ke apa lah. Tu dia lah pengalaman kita semua kat daerah Bukit Panjang juga. Jadi ni tentang duduk belakang tu ada beberapa kali juga saya berkongsi pengalaman. Ada seorang pendengar juga yang bertugas waktu malam tu di tempat letak kereta pun katanya ternampak macam ada orang tengah duduk di belakang kenderaan. Jadi kalau selalunya kalau anda rasa takut, anda pergi berdua ke ataupun tetap kena pergi seorang-seorang? Dia tengok jugalah. Kalau selalunya beramai, tapi kalau dah banyak sangat kerja kan, terpaksa kita berpecah seorang-seorang lah. Itu yang tak nak tu Kalau yang seorang-seorang tu selalu macam gini tengok kita dah tahu mana tempat yang keras. Dia call member dia lah. Telefon member datang teman ni sikit. Faham lah Okey, terima kasih Okey, sama-sama. Kembali tu dia abang kita yang bertugas. Nampak Jadi saudara sekarang dah tahu kalau takut kena saman di belakang tu awak belilah inflatable doll. Awak pump patung tu, awak letak tempat duduk belakang. Jadi bila dia nampak ada orang tak mau saman lah. Cara-cara taktik untuk elakkan daripada berlakunya saman Jangan cakap saya ajar Okey, terima kasih pada anda semua. Selamat pagi. Dan kita akan berkongsi kisah selanjutnya ini. Terima kasih juga pada anda yang ada di Facebook yang sedang mendengar Ria 897 FM. Macam-macam kisah peristiwa yang dikongsi sama. Dan saya nak kongsi kisah berikut ini. Entah benar atau tidak, ingat sekali lagi rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan anggaplah hanya mendengar kisah-kisah seram ni seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Kalau sudah bersedia, kisah selanjutnya bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, ini datang daripada pendengar kita dan katanya di sini ini berlaku ketika sekolah beliau mengadakan satu camp di Pulau Ubin. Seramai lebih kurang 11 pelajar dan 2 orang guru telah pun hadiri camp latihan kekuatan dari segi kekuatan motivasi, dan ada lagi lah benda-benda yang lain dilakukan. Tapi ini dikhususkan kepada pelajar-pelajar tertentu sahaja. 11 pelajar, 2 orang guru telah pun pergi ke Pulau Ubin. Dan ini berlaku agak lama dahulu kisah yang diceritakan ini berlaku pada tahun 2002. Wah, sekarang 2016.
lebih daripada 10 tahun lah. Ini kiriman daripada Ifa berkongsi kisah kem sekolah 11 pelajar 2 guru di Pulau Ubin. Kisah waktu tu bila sampai di Pulau Ubin pada waktu pagi, kami berada di Pulau Ubin untuk satu malam saja. Jadi kami sampai 8 lebih pagi di jeti Pulau Ubin setelah menaiki bambut. Dan apa yang berlaku, kami akan berjalan kaki, tidak naik van, sewa van, tidaklah. Jadi ini adalah satu perkara yang dilakukan, dan ini kali kedua saya telah pun ke Pulau Ubin dalam kem yang sama, sebab saya antara pelajar yang terlibat lah dalam kem latihan ini. Dan kami berjalan kaki daripada jeti di Pulau Ubin, berjalan kaki untuk pergi ke tepi laut. Dan laut ini dikenali sebagai laut di Kampung Nordin. Setelah sampai, semua dah pergi tandas untuk legakan diri, sebab dalam perjalanan memang tak ada tandas. Ia memakan masa agak lama kalau berjalan beramai-ramai lah. Jadi apa yang berlaku, ia akan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam 15 minit hingga 1,5 jam kalau semua berjalan dengan mengikut kelajuan, dan tidak ada apa-apa kecelakaan yang berlaku, akan sampai 1 jam 15 minit ataupun 1 jam 30 minit ke destinasi yang disebutkan di Kampung Nordin ataupun Nordin Beach. Jadi Pulau Ubin pada tahun 2002 kami pergi ke sana, dah sampai Nordin Beach. Kami pun dirikan kemah, siapkanlah tempat-tempat yang kami nak lakukan latihan-latihan, seperti permainan, menduga minda, dan juga menduga minda, dan juga permainan-permainan yang telah pun diaturkan oleh guru-guru kami. Jadi pendengar Ria, kita terus fast forward lah, sebabnya ada detail-details yang dikongsi sama dalam kiriman email ni. Saya rasa tak perlulah kita berkongsi terus. Jadi bila malam tiba, mereka hanya berada di sana untuk 1 malam saja. Dah dirikan kemah setelah mereka mula pekan permainan, iaitu bermula jam lebih kurang 11 pagi tu. Ada latihan dan ada permainan lah, ada macam-macam benda lah yang dilakukan sampai jam 6 petang. Mereka akan hentikan permainan, dan malam tu ada barbecue, ada campfire yang dibuat oleh guru. Jadi untuk 1 malam saja. Jadi pukul 5 berhenti, semua dikendaki untuk mandi, bersihkan diri, buat persiapan mengikut beberapa kumpulan untuk buat persembahan pada campfire malam nanti. Dipendekkan cerita, ini yang berlaku pada waktu malam ketika pelajar-pelajar semua sedang duduk dalam satu bulatan. Di tengah-tengah ada api yang menyala di tepi laut dekat Kampung Nordin di Pulau Ubin. Salah seorang daripada pelajar nak pergi tandas. Jadi guru arahkan 2 orang pelajar untuk ikut seorang lagi pelajar ni lah. Saya salah seorang daripada mereka. Jadi Ifa kata beliau dan seorang lagi temannya temankan pelajar ni untuk pergi ke tandas. Ketika mereka sedang duduk dalam bulatan, menyanyikan lagu-lagu campfire dan juga melihat persembahan teman-teman lah. Jadi inilah yang berlaku bila mereka berada di tandas di Pulau Ubin. Pulau Ubin, untuk pengetahuan anda, pendengar Ria 897, untuk pengetahuan anda, saya pernah ke Pulau Ubin. Tandas pada waktu malam bukan macam tandas awam yang kita ada di kota Singapura ni. Tandas di Pulau Ubin waktu malam memang tak ada lampu, dan tandasnya agak jauh sedikit lah, kena jalan ujung naik atas bukit. Ada tangga bukit naik atas. Tangganya terletak di tandasnya terletak di atas bukit. Tandas lelaki dan juga tandas perempuan, kiri dengan kanan. Masuk dalam kena bawa lampu suluh. Dalam tandas tu ada kubikel, ada singki air, ada cermin. Dan inilah yang diceritakan pada malam kejadian yang menakutkan berlaku apabila mereka
ataupun Ifah menemani salah seorang pelajar bersama dengan seorang temannya memasuki tandas Pulau Ubin. Cepatlah. Lampu suluh, bawa sekali. Mereka pun berjalan di Pulau Ubin menuju ke arah tandas. Dekat belakang, cahaya api, dengar orang bermain gitar menyanyi, bertepuk tangan. Di hadapan, semakin mereka menghampiri tandas, semakin jauh daripada apa yang berlaku, semakin perlahan bunyi bermain gitar, tepuk tangan, semakin sunyi, semakin jauh, semakin sunyi dan terus tidak lagi kedengaran. Jadi bila berada dekat betul-betul depan pintu tandas, saya, kata Ifah, menyuluh dalam tandas sebab takut kadang-kadang dalam tandas tu Casey akan ada anjing liar dan akan ada babi hutan. Jadi sebelum masuk, saya yang ada pengalaman, saya suluh dulu. Suluh kiri kanan, kemudian saya ambil kayu, saya ketuk. Okey, tak ada apa-apa, barulah kita masuk. Masuk dalam, salah seorang masuk dalam kubikel untuk legakan diri. Jadi saya dengan seorang lagi berdiri dalam tandas tapi luar. Tengah berdiri, teman saya kata, Fah, aku rasa aku pun nak buang air kecil lah. Kau tunggu kejap okey lah, masuk. Jadi 2 orang dalam kubikel sebelah kiri, sebelah kanan. Saya dekat luar seorang diri. Tengah suluh dengar bunyi. Saya toleh belakang. Takut Casey, anjing liar dengan babi hutan. Toleh, suluh dekat belakang. Tengok tak ada orang. Okey, tak apa. Diri lagi, suluh depan pintu tandas. Bunyi lagi. Saya suluh lagi. Tak nampak orang. Dan mungkin agaknya bunyi ranting dekat luar yang pecah, yang jatuh dahan. Saya pun diri. Tiba-tiba Casey, lampu suluh suluh depan. Jadi nampak bahagian depan. Saya gunakan lampu suluh jenis yang kecil. Dipendekkan cerita, 2 orang teman dalam tandas sedang legakan diri, buang air kecil dan saya dengar bunyi flash. Kedua-duanya nak dekat keluar dari tandas. Saya suluh dekat mereka, mereka keluar, jadi lampu suluh tu cahayanya terkena wajah mereka lah. Suluh, nampak, sakitlah mata. Saya pun letak lampu suluh tu ke bawah, iaitu di tepi saya. Jadi lampu suluh ni sekarang suluh ke atas lantai. Sekali lagi saya gambarkan. Lampu suluh depan pintu tandas, kiri dengan kanan. Dua-dua habis dah flash, buka pintu kedua-duanya. Nampak lampu suluh. Sakitlah mata. Saya pun turunkan. Ifah katanya, turunkan lampu suluh. Casey, salah seorang dari teman saya. Fah, apa tu Fah? Tepi saya Casey, ada perempuan tengah menyangkung. Betul-betul saya suluh dekat tepi dia yang sedang menyangkung di tepi saya. Saya bila nampak, saya suluh atas balik. Saya pusing jalan dengan teman-teman 3 orang keluar selaju yang mampu. Keluar dari tandas, dah tak licin lagi lantai tu. Turun tangga, masing-masing lari macam litang pukang Casey. Sampai dekat bawah tangga, hujung tangga tu, kami berhenti, tercungap-cungap. Dan saya, sebagai seseorang yang pengalaman, saya pun kata pada mereka, Okey, kejap. Jangan lari balik dekat campsite. Jangan. Sebab saya tak nak nanti sampai campsite, orang tengah happy-happy tepuk tangan, nanti semua takut. Terpaksa diberhentikan. Jadi semua dah chill, dah relax. Saya pun takut nak pandang belakang, kata Ifah. Okey, ingat aku pesan jangan Jalan, tapi bukan jalan perlahan Saya langkah laju, sebelah langkah lagi laju, sebelah langkah lagi laju. Akhirnya kita bertiga lari Casey. Lari. Kemudian guru kami tanya, kenapa korang ni? Terkubur gapah sangat. Tak adalah, tadi kat belakang nampak macam anjing Jadi guru pun dah standby kayu dekat tepi. Kalau anjing datang, kerana mungkin bau makanan, dia akan halau menggunakan kayu tersebut. Tapi tidak. Malam tu selepas campfire, guru kami kata siapa nak tidur pergi tidur, siapa nak duduk bersembang-sembang, duduklah. Besok
pukul 10.30 kita dah nak berangkat. Jadi sebelum 10.30 tu semua ada nak kena pack up. Kita pun duduk dekat luar. Kita bertiga ni bercerita. Saya tanya, korang nampak apa? Dua-dua kata, nampak perempuan tengah menyangkung tepi kau. Takkan kau tak perasan? Aku tak tahu lah. Aku dengar bunyi benda jatuh 2-3 kali tau. Aku pusing. Tapi aku tak nampak orang. Aku tak perasan benda tu menyangkung kat tepi aku, kata saya kepada mereka. Dipendekkan cerita, malam tu semua tidur dengan nyenyak. Yalah, biasalah gangguan waktu malam. Kita ni tepi laut dekat dengan hutan. Dah lah tak bercahaya lampu. Malam-malam tidur, bunyi nyalakan anjing. Kadang-kadang terdengar sesuatu. Tapi itulah, oleh kerana terlampau mengantuk dan penat, kami semua tidur dengan nyenyak dan bangun keesokan paginya untuk bungkus dan pulang ke rumah masing-masing. Itulah pengalaman, kata Ifah, ketika menjalani kem latihan pada tahun 2002 di Pulau Ubin dekat Kampung Nordin. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, satu lagi pengalaman yang diceritakan di sini. Ini kiriman daripada baik. Ini kisah yang dikongsi sama, datangnya daripada pendengar kita. Katanya Rizal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini pengalaman nenek saya suruh email pada Casey. Ini bukan saya punya pengalaman. Ini nenek saya lah yang suruh email pada Casey. Katanya kau share lah dengan Casey kisah nenek ni. Nenek nak dengar juga. Nenek main cerita keluar radio. Amboi, nenek nak glamour. Katanya teman kita ni, kisah dari neneknya yang pernah bertugas di salah sebuah hospital di Singapura. Dan tak nak sebutlah hospital mana, tapi kisahnya yang ringkas saja yang dikongsi sama di sini. Nenek kata dia dulu pernah bekerja di salah sebuah hospital di Singapura dan ada shift. Shift pagi, shift petang, shift malam. Kalau shift malam ni ramai orang takut nak buat shift malam. Sebabnya ada kalanya waktu tu hospital memang tak cukup orang. Kadang-kala memerlukan kaki tangan yang kerja dengan departmen yang sama ni kena tolak mayat-mayat, tolak ke bilik mayat kisi. Jadi ramai tak suka kerja malam. Kadang-kadang bila terlampau banyak sangat kes-kes kecemasan, sampaikan kita ni diminta bantuan untuk tolak katil-katil ni yang mana ada jenazah yang baring, tolak ke bilik mayat. Jadi nenek saya menceritakan dia pernah menjadi salah seorang dari mereka yang terpaksa tolak jenazah ni ataupun mayat ni ke bilik mayat. Waktu tu dia sedang tolak, dan apa yang berlaku ni, sedang dia tolak, dia terdengar tau mayat ni seolah-olah macam bergerak. Untuk pengetahuan Casey, waktu tu mereka ni tidak diberitahu secara saintifik apa sebenarnya yang berlaku. Jadi nenek saya pun tak tahu. Nenek saya tengah tolak, tiba-tiba dengar bunyi gitu, macam orang mengembus nafas. Kemudian terperanjatlah. Yang atas katil dah pun ditutup dengan kain ni, orang yang dah mati. Kalau keluar suara macam tu, jalan dekat koridor, seorang diri nak pergi ke bilik mayat, siapa yang tak takut, Casey? Nenek saya terperanjat, sampaikan baca surah sepanjang dia tolak tu. Sampai dekat bilik mayat, Casey, barulah serahkan jenazah tu kepada orang yang bertugas dalam bilik mayat. Kadang-kadang ada 2 orang yang bekerja. Tapi kadang-kadang mereka sibuk. Bila mereka sibuk, terpaksa tolak katil jenazah ataupun mayat ni dekat tepi, dan kena tunggu mereka keluar untuk sign sebelum mereka terima untuk dimasukkan dalam bilik mayat untuk seketika. Pada suatu hari, apa yang berlaku, nenek saya tengah tolak ni, tiba-tiba dekat koridor dalam perjalanan menuju ke arah bilik mayat, ternampak seorang perempuan. Bayar nenek saya lah waktu tu. Dia sedang macam dalam keadaan lost. Tak tahu nak mana nak pergi ni, kiri kanan. Nenek saya pun bertegur, "Ya puan, cari siapa puan? Puan nak pergi mana puan?" Saya nak pergi ward lah. Macam mana jalan
Kata perempuan tu lah, oh, okey, puan salah jalan ni. Ni bukan tempat dia. Puan jalan terus hujung, belok kiri, naik, ada lift naik atas. Terima kasih nenek saya pun tolak. Dan kemudian nenek saya duduk. Apa yang berlaku pendengar Ria, sampai dekat bilik mayat tu diterima, kena sign form. Dan pada mayat ni akan ada tag pada kaki mereka. Dan kemudian dekat mayat ni ada gambar ditampal pada dokumen. Dan si tukang terima mayat ni akan buka selimut mayat tu untuk tengok adakah yang sama ataupun salah. Takut nanti salah, mayat ni diberikan kepada anggota yang keluarga yang salah. Bila diangkat kain tu, nenek saya kata dia terperanjat. Sebab wajah yang sama nenek saya baru nampak tadi dekat koridor, minta tunjuk mana jalan nak pergi ke ward. Angkat, nenek saya terperanjat, istighfar, sampaikan tolak pintu, belum lagi sign dokumen, tengok kiri kanan cari perempuan yang dia rasakan pelanduk dua serupa, kata nenek saya. Kemudian pakcik yang jaga bilik mayat ni tanya, kenapa? Nenek saya pun jawab, tak ada apa-apa. Dah sign dokumen, nenek saya keluar. Dan itulah pengalaman yang tak dapat dia lupakan, Casey, di bilik mayat. Terima kasih, mohon maaf kalau bahasa Melayu saya tidak begitu baik, tapi inilah desakan nenek saya yang suruh kongsi kisah ini dalam MJ12. Okey, panggilan yang terakhir, last call. Siapakah di ujung talian? Hello, selamat pagi. Halo Casey, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Ada kronik Casey. Silakan Pak Radin. Ini Pak Radin cakap ikhlas. Casey pernah dengar tak? CCTV. Ada CCTV kan kadang-kadang untuk track, kadang-kadang sama ada pembantu rumah amanah atau tidak. Tapi terjadi satu kes kronik. Casey tahu tak, dalam alam saintifik ni yang dikritik oleh manusia, diorang boleh scan alam halus juga, Casey. Jadi ini ada satu family, Pak Din kasih tahu apa terjadi oleh ketika rekan. Dia lepas CCTV ni dia suka recheck balik kan. Tapi tanpa dia sedar, Casey, CCTV dia telah tangkapkan apa tahu, alam jin tengah menjilat makan dekat dapur lah, Casey. Tengah berkeliaran dekat rumah dia. Dan bila malam ada je benda-benda halus. You don't forget, CCTV jangan saja boleh detect .com manusia yang nonsense, tapi yang buat nonsense. Tapi CCTV pun boleh, ilmiah manusia ni pandai, diorang boleh scan, diorang boleh snapshot the unseen force also. Jadi apa yang terjadi, Pak Din kakak ikhlas, mula-mula dia ingat hanya bayangan apa, tapi bila dia close sikit balik, Masya Allah, orang kata memang ada benda gaib di rumah dia gara-gara CCTV. Kan satu kes kronik, tak pernah kita dengar CCTV ni boleh tangkap alam gaib. Tapi rupanya Casey yang dia pasang CCTV ni antara gini dekat dapur dia tu setiap malam. Ni Pak Din nasihat tahu siapa kalau ada daging, kalau nasi, kalau ada ikan, jangan orang kata taruh di dapur, Casey. Bila dia tangkap, dia panggil Pak Radin suruh tengok, recheck sikit. Aku dah macam X-File pula. Jadi apa nak jadi, terjadi satu kes kronik, Pak Din tengok pasal Casey. Casey tahu tak, jin yang merupai orang kata bentuk anjing, Casey. Macam bentuk macam anjing, tapi dia macam anjing yang tak boleh berjalan, tapi bentuk macam dia merangkak-rangkak, Casey. Merangkak-rangkak, terus dia naik, dekat merangkak-rangkak dia naik, terus dia pijak dekat atas meja itu, dia keluarkan lidah dia sepanjangnya, dia jilat-jilat makanan, Casey. Itu pasal kita jangan salah faham tau. Rupanya ada juga alam jin yang jilat-jilat makanan, Casey. Jadi bila dia tengok, dan kadang-kadang bila malam, lepas jin tu dah tak ada, nanti kadang-kadang dia nampak ada satu macam lambaian, nak kata cekpon, vision of alam benda putih merayap. Tapi selalu yang dia nampak, benda ni, Casey. Bila malam aja, ada sekali dia cuba tak nak taruh makanan tu. Bila dia tengok, benda tu malam, tengok tak ada, dia merayap, dia cari. Habis tu dia pergi dekat bilik air, Casey. Lepas tu ada masa kadang dia hilang. Lagi dia cakap dengan Pak Radin. Pak Radin cakap, maknanya CCTV ni ciptaan manusia yang diberi oleh manusia atau alam maha kaya dan maha kuasa. Dia beri manusia akal untuk cipta CCTV. Jadi CCTV ni ada satu special effect yang boleh track the unseen force. Macam Soul Hunter kan paranormal. Diorang gunakan alam kamera special yang boleh detect alam gaib. Begitu juga dengan CCTV, Casey.
Itu pasal macam seorang hantar tu bagus. Pasal apa? Diorang tu ada ilmiah pengalaman yang baik untuk macam mana nak handle alam gaib. Jadi diorang gunakan high tech. Pernah diorang gunakan cikgu diorang macam Pak Saad. Lama Pak Saad tak telefon Pak Saad telefon lah, tanya khabar orang minat dengan awak. Jadi apa terjadi? Pak Radin kasih tahu, dalam keadaan begitu, jadi dia cakap apa Pak Radin? Yang paling sedih kesit, ada sekali dia nampak CCTV dia, mak dia kan tidur kadang-kadang dekat hall dengan anak dia, kadang kepanasan. Dia nampak ada apa tau, ada satu benda macam pupan gitu. Nanti sekejap tengok-tengok muka mak dia, tengok muka anak dia, lepas tu hilang. Semua terjadi di CCTV kasi. You must realize that CCTV ni memang dapat replaykan saja apa saja benda-benda yang terjadi di rumah tentang human behavior, tapi akan dapat detect juga, dapat track juga .com.unseen force yang merayap di kala malam, Casey. Begitu indahnya ciptaan Allah Ta'ala menggunakan menghadiahkan manusia akal untuk mencipta CCTV ni. Masya Allah, God is great. Allah is great, you see. Jadi apa terjadi? Dia cakap pada tolong apa dia, saya rasa rumah, sebenarnya rumah kau ni ada di semak tak? Korang ada semayang tak? Saya ada semayang pada, tapi kadang-kadang kita tinggalkan macam rongak lah. Kau semayang subuh, lepas tu semayang asar tak semayang. Pak dia cakap tak apa, jadi kau solat, nanti lama-lama kau rajin solat. Orang kata kirakan. Tapi Pak dia cakap dengan dia, orang kata jadi macam mana? Saya tak takut ni Pak dia, tapi saya takut alam jin ni. Orang kata, jadi dia jin ni rupanya dalam satu ilmiah, dia boleh merupa, memang Pak dia tahu tentang alam jin. Mereka boleh mencipta, diorang boleh jadi ciptakan diorang menyamarkan diri diorang, menukarkan diri diorang jadi ular. Diorang boleh jadi anjing dan diorang boleh jadi satu benda lembaga yang lain kasi. Diorang jin ni, diorang hanya boleh menciptakan wajah diorang dalam bentuk haiwan juga kasi. Itu pasal kadang-kadang kita kalau nampak ular di luar kadang bukan dia, kadang jin kasi. Jadi terbalik pada cerita ni. Jadi dia cakap, Balin, how to do now? Pada kata cakap tak apalah, aku tak boleh buat apa-apa, tapi aku akan buat sesuatu pagar kat rumah macam kita biasalah semak. Siapa semak rumah awak? Itu satu orang kata Pak Cik tu dah meninggal Pak Radin, tapi dah lama, dah 10 tahun. Tapi sejak saya pasang CCTV ni, saya terperanjat CCTV ni orang kata menangkap alam gaib yang melalui laluan di rumah saya. Tapi Pak Radin cakap apa tahu? You don't have to say that. Memang seeing is believing. Menyaksikan tu adalah satu, melihat ada satu penyaksian. Tapi Pak Adil bila tengok gini, betul Casey, dia tidak membohong. Pak Adil tengok betul-betul, nampak bentuk lembaga tu, dia zoom Bila dia zoom, Pak Adil cakap suruh pause. Pause kan macam kita berhenti kan. Alamak, betul-betul Pak Adil, jin yang betul-betul bentuk macam alam, macam bentuk binatang gitu, macam anjing gitu. Tapi menyarap macam baby gitu, habis tu naik gitu, jilat-jilat, habis tu pergi merayap. Lepas tu ada 2-3 hari tak ada. Lepas tu jin, ada satu kes kronik pula. Ada satu macam ada bentuk wanita tua, pergi dia tengok, orang kata mak dia tengah tidur ke apa. Lepas tu hilang kasi. Jadi Hello, Pak Radin. Nampaknya saudara talian terputus pada pagi ini 2.05 minit pagi. Tak tahu kenapa. Mungkin bukan rezeki agaknya. Ini betul-betul kes kronik terputus. Baiklah, Pak Radin mungkin boleh telefon di lain kesempatan. Begitu juga dengan anda. Jumpa anda esok bersama dengan saya Casey dalam rancangan MJ12. Terima kasih pada anda yang berada di Facebook saya.